Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Ain binti Lutfi dan pada hari ini saya akan menceritakan berkenaan sejarah penari gelik Gaza Party. Seperti yang kita ketahui, kita sudah tidak asing lagi dengan persembahan Gaza Party yang turut dimainkan bersama dengan penari-penari gelik. Tujuan diadakan tarian ala wanita ini ialah sebagai tarikan kepada penonton untuk meramai dan memeriahkan setiap persembahan yang diadakan pada masa itu. Namun begitu, dalam persembahan Gaza Party akhir tahun 1940-an di utara, wanita sudah tidak dibenarkan lagi untuk menjadi penari dan ini telah dilarang sendiri oleh Haji Ahmad Badawi, itu bapa kepada mantan Perdana Menteri yang amat berbahagia Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Oleh sebab itu, lelaki telah memainkan peranan untuk menjadi sebagai penari gelik kepada lagu berirama padang pasir ini dan sekaligus berpakaian seperti wanita. Penari-penari gelik ini disebut sebagai masri. Antara pakaian wanita yang dipakai oleh penari ini adalah seperti tudung, kain batik dan baju kurung. Maknya atau pondan telah muncul di sekitar tahun 1950-an sebagai penari. Pada tahun 1970-an, persembahan Gaza Party sudah tidak menggalakkan lagi penari. Tetapi sekarang, terdapat beberapa persembahan yang telah mengambil semula penari kerana ianya sudah menjadi sebuah warisan untuk ditontonkan kepada generasi sekarang ini. Seterusnya, kita pergi kepada peranan Gaza Party. Gaza Party ini biasanya telah didendangkan di negeri-negeri sekitar utara Semenanjung seperti Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Namun begitu, seringkali ianya disalah anggap sama dengan Gaza Johor. Sedangkan Gaza Party lebih mesra dengan irama padang pasir berbanding seni tradisi di selatan yang mendendangkan lagu Melayu asli. Kebanyakan lagu-lagu popular yang dimainkan datang dari tanah Arab sendiri dan dinyanyikan dalam bahasa Arab atau ditukar dalam bahasa Melayu. Antara lagu-lagu yang popular adalah seperti Ala Baladi, Ana Wint Wahdina, Ah Bambina, Waya, Ya Gamil dan banyak lagi. Kebanyakan lagu-lagu Arab yang dimainkan adalah berirama masri dan lagunya berkaitan dengan lagu-lagu yang berunsur seperti nasihat, semangat bekerja, percintaan dan juga patriotik. Dua elemen penting yang mewarnai Gaza Party ialah tarian dan lawat jenaka. Kemunculan mereka memang dinantikan apabila bermula sebuah lagu baru dimainkan. Ramai yang terpesona dengan gaya dan lenggok keindahan tarian mereka mengikut irama padang pasir. Ketika Gaza Party berada di zaman kemuncaknya, persembahan ini menjadi acara wajib bagi acara keramaian dan juga di majlis-majlis perkahwinan. Gaza Party juga dipersembahkan semasa pesta keramaian seperti sambutan Hari Kemerdekaan, pesta kebudayaan, majlis perasmian dan sebagainya. Sekarang kita beralih kepada sejarah ghazal. Perkataan ghazal dipercayai berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud bahasa kasih. Ghazal dikatakan sebagai suatu puisi yang popular pada zaman jahiliyah untuk masyarakat Arab. Menurut kajian, ghazal yang dikatakan berasal dari Parsi ini merupakan sejenis nyanyian bagi mereka yang sedang bercinta. Berdasarkan buku rangkaian ubaid yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Syed Naqib Al-Attas, ghazal dikatakan sebagai sebuah seni yang mana iramanya adalah mirip kepada irama rubaiyat yang dinamakan hajat. Muzik ghazal merupakan sebuah seni yang berasal dari tanah Arab sekitar abad ke-18. Raja-Raja Bani Umayyah dihiburkan oleh penyanyi ghazal yang berasal dari Parsi atau Greek yang dibawa ke tanah Arab. Dari tanah Arab pula, muzik seni ini dikembangkan lagi ke Parsi, Turki, India, termasuklah di Johor, Malaysia. Kesenian ini juga bersoalkan tentang pemujaan kepada raja, negara dan lain-lain. Kalau di Johor pula, Datuk Bentara atau Muhammad Saleh Ferang merupakan tokoh yang menyemarakkan lagi muzik ghazal ini. Hal ini kerana seni ini akan diperkenalkan olehnya ke mana saja beliau pergi. Secara ringkasnya, muzik ghazal ini datang ke Malaysia adalah berasal dari tanah Arab iaitu Parsi, di mana ia dimainkan di istana. Di India juga dimainkan di istana tetapi berlaku sedikit pengubahsuaian
di Ria Lingga turut dimainkan di istana tetapi tidak berlaku sebarang perubahan. Di Tanjung Puteri turut dimainkan di istana tetapi berlaku perubahan. Dan di Batu Pahat Johor, di mana Ghazal dimainkan di rumah Tok Penghulu atau Ketua Kampung, lalu berlaku sedikit pengubahsuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Hidayah binti Adnan. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara persembahan Ghazal Parti. Terlebih dahulu, dalam Ghazal Parti, lagu Arab yang dipersembahkan kebanyakannya berirama Masri, Samba, Inang dan Dangdut. Lagu-lagu ini ada yang diambil daripada nyanyian-penyanyi dari Timur Tengah yang popular di sana seperti Fairuz, Ummu Kulthum dan Abdul Halim Hafiz. Lagu-lagu yang dibawa mempunyai unsur nasihat, semangat bekerja, patriotik dan percintaan. Penyampaian lagu Arab tidak dapat lari dengan alunan taranum antaranya Bayati, Hijaz, Nahwan dan Ras. Contohnya dalam lagu Al-Baladin yang mengalunkan unsur taranum Bayati dan Ifra Ya Albi yang mengandungi pelbagai unsur taranum yang dialunkan bermula dengan nada rendah, diikuti sederhana, tinggi dan pengakhiran lagu ke nada rendah semula. Dalam Ghazal Parti tidak lengkap sekiranya tidak diselitkan dengan unsur lawak jenaka dan tarian yang menjadi elemen penting bagi ghazal ini. Ini merupakan contoh video bagi Ghazal Parti. أنا وأنت والحب الفياضين أنا وأنت والدنيا ملك إيدينا أنا وأنت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurudia binti Nuril dan saya akan menyambung perkongsian saudari Nuril berkaitan dengan cara persembahan Ghazal Parti. Sebagai penggunaannya, Ghazal Parti akan memainkan instrumental berentak Arab dan kebiasaannya setiap kumpulan Ghazal Parti mempunyai pembuka lagu yang berbeza-beza antara satu sama lain. Kenapa? Kita boleh katakan ini sebagai identiti mereka, iaitu masyarakat akan mudah mengenali kumpulan-kumpulan Ghazal Parti yang sedang membuat persembahan. Kemudian setelah habisnya pembuka lagu, beberapa lagu akan dimainkan, iaitu lagu Hindustan ataupun lagu dangdut secara berselang-seri. Penyanyinya akan menyanyikan lagu ini dalam keadaan berdiri dan sewaktu itu penari perempuan yang dibawakan wataknya oleh penari lembut akan menari gelik secara bebas mengikut rentak lagu yang sedang dimainkan. Sebelum saya beralih ke isi seterusnya, sedikit pencerahan, iaitu selain daripada masyarakat Melayu di utara menerima budaya ini kerana adanya pengaruh Parsi dan Arab, mereka juga menerima Ghazal Parti ini kerana tiadanya pelanggaran batas agama. Misalnya dikatakan tiada pencampuran antara lelaki dan perempuan. Jadi itulah dan tidak pelitlah kenapa watak penari perempuan di dalam Ghazal Parti ini biasanya dilakonkan oleh penari lelaki. Di pertengahan persembahan juga, lawak jenaka atau sketsa akan disampaikan. Salah satu fungsinya adalah untuk memberi masa kepada pemuzik untuk berehat seketika kerana persembahan ghazal memerlukan masa yang agak panjang bagi satu-satu persembahan. Lawak yang disampaikan adalah bentuk verbal. Namun terdapat juga kumpulan yang cuba menyelitkan lawak dan sketsa ini semasa menari. Sebagai tambahan, persembahan Ghazal Parti akan mengalunkan sekurang-kurangnya 20 lagu bergantung kepada masa yang ditetapkan. Tetapi ada juga kumpulan Ghazal Parti yang mempersembahkan lebih daripada 20 lagu.
Baiklah, akhir sekali kita pergi pada pakaian Ghazal Pati. Dalam kumpulan lelaki tersebut, anda boleh melihat bahawa ia memakai tarbus. Tarbus tu seperti songkok berwarna merah, cuma dia tinggi sedikit yang dipakai di atas kepala. Kemudian mereka memakai kemeja putih dan berkot hitam, berseluar hitam dan juga memakai kasut bertutup warna hitam. Hal ini demikian untuk menyelaraskan penyeragaman pakaian dalam Ghazal Pati. Baiklah, dalam Ghazal Pati ini juga terdapat penari gelik. Namun, penari gelik tersebut terdiri daripada lelaki yang berpakaian seperti wanita kerana perempuan atau wanita tidak dibenarkan untuk menyertai Ghazal Pati ini.